Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Al-Akram, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan juga barisan EJK Masjid Al-Akram, dan yang saya kasihi juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita berada pada pertengahan bulan Syawal. Sudah pasti dalam bulan Syawal menggabungkan beberapa ibadat yang besar. Kita akan bincangkan isu-isu ataupun masalah di dalam bulan Syawal ini. Antara perkara yang pertama kita nak bincangkan mengenai pensyariatan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Kemudian apakah maksud daripada hadis Nabi kana kasiyamid dahri, iaitu seolah-olah seperti dia berpuasa setahun. Dan perkara yang ketiga, kita nak bincangkan mengenai dengan keistimewaan puasa pada bulan Ramadan dan juga Syawal. Dan yang keempat adalah qada puasa 6 bagi mereka yang tertinggal puasa qada di dalam bulan Syawal. Perkara yang kelima mengenai hukum orang tak mampu berpuasa bulan Ramadan, tak mampu berpuasa 6 hari bulan Syawal, sama ada atas faktor kesihatan ataupun atas faktor usia yang sangat tua, tak mampu berpuasa, ada tak peluang untuk mendapat pahala berpuasa seperti setahun. Kemudian perkara yang keenam yang kita akan bincangkan insya-Allah, adakah seseorang itu mendapat kelebihan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia niatkan sama ada puasa tersebut puasa qada beserta sunat Syawal, ataupun puasa nazar beserta sunat Syawal, ataupun puasa sunat berserta dengan puasa sunat Syawal. Contohnya, kita berada di pertengahan bulan Syawal, hari-hari putih 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Islam, melainkan pada 13 Zulhijjah tak boleh berpuasa kerana dia adalah hari tasyrik. Selain daripada itu 13, 14, 15 semuanya disunatkan untuk kita berpuasa, dipanggil sebagai hari-hari putih. Dalam khutbah Jumaat di negeri Selangor, saya duduk di AU Keramat 2, negeri Selangor. Khutbah dia adalah Selangor. Dia menyatakan mengenai dengan perkara-perkara sunat keseluruhannya, puasa-puasa sunat keseluruhannya, termasuk hari-hari putih disebutkan dalam khutbah Jumaat, termasuk hari-hari hitam dipanggil sebagai ayyamus sud, juga pada disunatkan setiap bulan. Hari-hari hitam ni iaitu hari-hari yang terakhir, 28, 29, 30 ataupun 27, 28, 29 setiap bulan Islam dipanggil hari hitam kerana bulan tak mengambang pada ketika itu. Bulan mengecil. Pada 13, 14, 15 dipanggil sebagai hari putih sebab bulan purnama pada ketika itu. Dan kita juga akan bincangkan mengenai dengan perkara yang disunatkan, puasa 6 Syawal bagi mereka yang terlepas puasa bulan Ramadan disebabkan keuzuran. Kita lihat perkara yang pertama yang kita nak bincangkan pada malam ni insya-Allah, pensyariatan puasa 6 hari di bulan Syawal. Perkara yang pertama, kita lihat sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian disusuli
diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa selama ad-dahr setahun. Riwayat daripada Imam Muslim dalam Sahih Muslim daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dalam satu riwayat yang lain di sisi Imam Ahmad menyatakan faka'annama shoma sanata kullaha, seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim menyebutkan dalam hadis yang dibacakan tadi dalalah sharihah, satu petunjuk yang jelas bagi mazhab Syafi'i dan juga satu petunjuk yang jelas di sisi Imam Ahmad dan juga Imam Daud dan juga yang sekata dengan mereka. Mereka menyatakan hadis tersebut jelas menunjukkan disunatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mengapa ditekankan disunatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal berdasarkan hadis tadi? Kerana Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala menyatakan makruh berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Imam Malik dalam kitabnya, kitab tersohor di kitab Al-Muwatta, dia menyatakan ma ra'aitu ahadan min ahli al-ilmi yasumuha, aku tak pernah lihat seorang pun di kalangan ulama berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Dalil ulama Imam Syafi'i dan juga ulama yang sepakat dengan Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih, yang sharih. Hadis yang kita bacakan tadi bukan sekadar sharih, tetapi bukan sekadar sahih, tetapi dia juga sharih, jelas dan tak ada takwilan lain. Tak ada, sharih bermaksud tidak ada takwilan lain yang menyatakan maksud 6 hari itu maksud lain. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran ada dipanggil sebagai dalalatul qata'i, ada dipanggil sebagai zanniyat, dipanggil dalalatul qata'i ataupun dipanggil sebagai qat'iyud dalalah dan juga zanniyud dalalah. Ayat Quran ada boleh ditakwil, ada tak boleh. Contohnya yang dimaksudkan dengan qat'iyud dalalah tak ada makna lain, itu makna satu je. Contoh terutamanya mengenai dengan bilangan. Bila bilangan dalam Quran disebut 3, maka 3 lah. Kalau sebut 100, maka 100 lah. Tak boleh takwil lain. Contoh dalam Quran menyebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan sebat 100 kali. 100 tu tak ada takwilan lain. Tak ada kata 100 ni untuk yang bawah 18, atas 18 tahun. Oh, yang 100 ini untuk orang yang bawah 60 tahun. Tak ada. 100 tak ada takwilan lain. Tak ada untuk yang bawah 60 tahun berzina ataupun 60 tahun ke atas berzina dikurangkan angka dia. Tak ada. Tak ada takwilan. Orang yang melanggar sumpah dia membayar kafarah, di antaranya berpuasa 3 hari. Tak boleh takwil. Tak boleh sebab dia banyak bersumpah maka dikurangkan sikit dia punya, ataupun dilebihkan sikit hari dia. Tak ada. Tak boleh takwil. Bila sebut tentang nombor, terutamanya nombor, ada disebut sebagai zanniyud dalalah. Makna dalam Quran, tetapi ulama berbeza pendapat. Contoh terutama dalam bab bahasa. Sebab satu kalimah ada yang mengandungi sampai 2-3 makna. Sama bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris pun sama. Bila sebut tentang close, ada makna dekat, ada makna tutup. Dalam bahasa Melayu pun sama juga. Satu makna, satu kalimah dia ada 2-3 makna. Dalam Quran, bila perkataan ini mempunyai beberapa makna, itu boleh ditafsirkan, boleh ditakwilkan oleh ulama. Dalil daripada Imam Syafi'i dan juga yang sepakat dengannya menyatakan bila sabit dalam hadis, fala tatruk litaruki ba'dhin nas, maka tak boleh kita ketepikan hadis kerana sebahagian ataupun majoriti ataupun semua manusia tak mengamalkannya. Kita tak boleh, walaupun hadis tersebut jelas sahih, semua manusia tak mengamalkannya,
tak bermaksud kita boleh tinggalkan beramal dengan hadis tersebut. Ibnu Abdul Bar dia menyatakan Imam Malik sebenarnya tak sampai hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang menyatakan siapa berpuasa bulan Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal seolah-olah dia berpuasa setahun. Hadis ni tak sampai kepada Imam Malik sebab zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada mesej dan sebagainya. Dia kena menuntut ilmu hadis. Hadis ni tak sampai kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan telah meriwayatkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah 7 orang di kalangan sahabat Nabi SAW. Mana ramailah, bukan seorang, bukan 2 orang. Di sisi Imam Malik, dimakruhkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ulama takwilkan, bermaksud ulama-ulama Maliki, mereka mentakwilkan maksudnya makruh tu berpuasa berturut-turut bersambung dengan bulan Ramadan. Kita ada pisahan, berpisah dengan 1 Syawal. 1 Syawal tak boleh puasa. Adapun mereka yang berpuasa dipisahkan dengan bulan Syawal ataupun dipisahkan beberapa hari bulan Syawal, maka disunatkan. Pada ketika itu disunatkan berpuasa di sisi ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Jadi di sini kalau kita lihat Al-Allamah As-Sawi Al-Maliki, Imam As-Sawi dalam kitabnya Asy-Syarh As-Shaghir, dia kata i'lam dalam kitab mazhab Maliki, ketahuilah bahawasanya makruh berpuasa ini dikaitkan dengan 5 perkara dalam mazhab Maliki, iaitu sekiranya ternafi salah satu daripada 5 perkara ini, maka tak makruh. Di atas pendapat ini, takwilan inilah dimahmulkan hadis yang kita diletakkan hadis yang kita kata berpuasa bulan Ramadan diikuti 6 Syawal seolah-olah berpuasa setahun. Itu jelas. Yang Imam Malik menyatakan makruh, ulama-ulama Maliki mereka menyatakan makruh itu disebabkan beberapa sebab, 5 sebab. Yang pertamanya adalah bersambung. Dia puasa terus, Ramadan terus sambung dengan bulan Syawal, tak ada berpisah. Kalau kita, sebenarnya diharamkan berpuasa 1 Syawal, tak boleh. Itu hari kegembiraan, bukan untuk hari berlapar dan menahan dahaga. Kemudian perkara yang kedua, bersambung dengan hari raya. Dan yang ketiganya adalah muqtadan bih, dia diikuti. Orang yang menjadi contoh kepada masyarakat. Bila dia berpuasa, contoh dia berpuasa, semua manusia ikut. Ini bila dia masuk, dia puasa sambunglah. Mu'taqidan sunniyatiha li Ramadan, kerana beri'tiqad sunatnya diikuti dengan bulan Ramadan. Karawatib al-ba'diyah, seperti puasa rawatib dan juga puasa rawatib seperti puasa rawatib ni puasa ba'diyah, qabliyah dan juga ba'diyah. Ini di sisi mazhab mereka. Dalam mazhab Maliki, mereka menyatakan ulama yang menjadi contoh, ulama yang menjadi contoh, mereka ini tak digalakkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebab manusia akan ikut. Dia memang beriktikad sunat, masyarakat yang ikut beriktikad wajib. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Imam Malik, andainya Imam Malik ada pada zaman kita sekarang, Imam Malik tak kata makruh dah. Sebab semua manusia tahu puasa sunat Syawal tak ada siapa kata wajib. Tanyalah budak-budak sekolah rendah pun tak ada siapa kata wajib. Imam Malik menyatakan makruh ini kerana pada zaman dia manusia berpuasa bulan Syawal dan beriktikad itu wajib, seperti bulan Ramadan. Itu yang dia memakruhkan perkara tersebut. Sama juga kita pagi Jumaat, surah As-Sajadah dan juga suratul Insan. Surah Sajadah ini sampai satu tahap manusia beranggapan ianya wajib, maka imam disunatkan untuk tinggalkan bacaan surah As-Sajadah pada pagi Jumaat. Hukum asalnya sunat, sebab Nabi kebanyakan pada hari Jumaat akan membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan.
pada kebanyakan minggu pada hari Jumaat. Jarang-jarang Nabi tinggalkan. Itu hukum asalnya sunat. Tetapi bila mana ada sebahagian, segelintir di kalangan jemaah kita beranggapan itu wajib, maka pada ketika itu disunatkan imam meninggalkan bacaan surah Sajadah tersebut. Macam mana yang beranggapan wajib ini, sampai satu tahap jemaah ni pagi Jumaat dia tak tahu imam baca surah apa. Yang dia tahu sujud. Kadang-kadang imam tak baca surah Sajadah pun, imam sujud, imam rukuk, dia sujud. Sebab dia kata pagi Jumaat. Sampai tahap begitu. Seolah-olah seperti beriktikad wajib lah. Mana pagi Jumaat imam wajib baca. Kemudian kita lihat perbahasannya agak panjang, tapi saya tak mau memanjangkan lagi mengenai dengan puasa, pensyariatan puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya simpulkan di sini, puasa 6 hari di bulan Syawal ini 4 perkara saya nak simpulkan. Berpuasa bersambung, hari raya Aidilfitri bersambung 2 Syawal terus puasa sunat. Ini adalah afdalul maratib, seafdal perkara, seafdal puasa. Sebab apa? Sebab perkara baik ni disunatkan segera. Al-isar bil ibadah maqlub. Tuan-tuan mengutamakan dalam bab ibadat ni adalah disunatkan. Al-isar bi ghairi al-ibadah, mengutamakan al-isar bi ghairi al-ibadah maqlub, makruh. Mengutamakan orang lain selain daripada bab ibadah itu perkara disunatkan. Al-isar, mengutamakan orang lain dalam bab ibadah adalah makruh. Saya tersilap baca tadi. Al-isar bil ibadah makruhun, wal isar bi ghairi al ibadah matlubun. Iaitu tuan-tuan dalam bab ibadah tak perlu utamakan orang lain. Tuan-tuan kena pergi ke hadapan. Contoh dalam bab saf, tuan-tuan tengok saf yang pertama kosong, tuan-tuan suruh orang sebelah pergi saf ke hadapan. Itu makruh. Nampak macam bersopan. Dari satu aspeknya bersopan, dari sudut syariatnya adalah makruh, tak disukai. Sebab perkara ibadat berlumba, kita dulu buat, biar orang lain tertinggal belakang. Tapi dalam bab selain ibadat, dalam bab makan, minum dan sebagainya, itu tuan-tuan kena bagi orang lain dulu. Ini tak dalam bab makan, minum, tak sempat lagi habis Yasin, dia dah duduk ke meja makan. Tapi dalam bab semayang, tak, dia seolah-olah bersopan santun dengan orang, suruh orang pergi saf, penuhkan saf di hadapan. Kita yang kena pergi, tak perlu suruh orang. Begitulah juga dalam bab puasa ini, 2 Syawal disunatkan terus berpuasa, tidak perlu dilambatkan, dilewat-lewatkan. Ada kata boleh lewat, bolehlah lewat, tak ada masalah. Cuma kita bincang dari sudut afdaliyat ataupun aulawiyat. Dari sudut aula, afdal, yang ahsan, yang terbaik, yang the bestnya adalah berpuasa 2 Syawal terus, berturut-turut sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7 Syawal habis. Perkara yang kedua adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ini ghairu muttasilah wala mutatabi'ah, tak semestinya bersambung dan juga tidak semestinya berpisah-pisah. Maknanya harus. Yang tadi kita sebut bersambung, bersegera 2 Syawal terus, itu yang afdal, bukan wajib. Dari segi harus sahaja. Perkara yang ketiga, an yasuma ba'daha fi Syawal wa ba'daha fi ghairi, dan boleh saja berpuasa sebahagian daripada bulan Syawal, sebahagiannya adalah selain bulan Syawal. Boleh. Tuan-tuan puasa 3 hari bulan Syawal, 3 hari bulan Zulqa'dah, boleh. Itu selepas ni kita akan bincang panjang dalam bab itu. Cuma dari segi keharusannya harus, tak jadi masalah. Perkara yang keempat, an yasumaha kullaha fi Syawal, dan harus berpuasa 6 hari keseluruhannya selain daripada bulan Syawal. Nabi kata summa atba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari di bulan Syawal. Tapi dia 6 hari bulan lain lepas bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Di bulan Zulqa'dah dia puasa 6 hari menggantikan bulan Syawal. Boleh, dapat juga pahala.
pahala puasa setahun. Dapat. Nanti kita akan bincangkan selepas ini. Kemudian masalah yang kedua, kita nak bincangkan yang saya sebutkan pada awal-awal kuliah tadi, mengenai dengan Nabi kata summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri, seperti berpuasa dahar. Dahar ni maksud apa? Ad-dahri adalah bermakna seumur hidup, sepanjang hidup, seumur hidup, itu ad-dahr. Adakah bermaksud siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal seolah-olah dia berpuasa seumur hidup? Sebenarnya ad-dahri itu memang maksudnya seumur hidup, tapi dalam hadis tersebut bermaksud adalah puasa setahun. Ada makna seumur hidup, ada makna setahun. Ini pun kita tak perlu panjangkan perbincangannya. Cukup saya nukilkan satu hadis daripada Sauban dalam riwayat An-Nasa'i dengan isnad yang hasan, isnad yang baik. Lafaznya siyamu syahri Ramadan bi asyri ashhurin wa siyamu sittati ayyam bi syahrain. Puasa 1 bulan Ramadan menyamai puasa 10 bulan. Ialah sebab puasa bulan Ramadan 30 hari. Kita puasa baru ni pun 30 hari. 1 hari bersamaan dengan 10 hari. Kalau 10 darab 10 dah 100 hari. Kalau 30 hari kita berpuasa, darab dengan 10 dari 300 hari. Kemudian Nabi kata wasiyamu sittati ayyam, puasa 6 hari yang menyamai dengan 2 bulan. Yang kita puasa 6 hari bulan Syawal itu menyamai 2 bulan. Sebab 1 hari berpuasa menyamai 10 hari. Jadi 6 hari 60. Jadi 300 yang kita puasa tadi adalah puasa Ramadan 30 hari, 300 hari, 6 hari di bulan Syawal 60 hari, 360 hari. Fadzalika siyamus sana, itu adalah puasa setahun. Cuma perlu diingat, puasa Ramadan tak kiralah sebulan ataupun 29 hari sama saja. Tak menjadi masalah. Cuma mendapat pahala setahun. Perkara yang ketiga kita nak bincangkan mengenai dengan seseorang yang berpuasa pada Ramadan dan Syawal. Kita lihat masalah yang pertama. Kalau seseorang itu berpuasa bulan Ramadan, dia dah selesai puasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari, tapi bukan bulan Syawal, bulan selain daripada Syawal, hasala lahu sawabun min siyami dahri naflan, maka tetap dia akan mendapat pahala puasa setahun. Tetap akan dapat, tapi bukan dapat pahala puasa sunat, bukan dapat pahala puasa fardu, tapi dianggap puasa sunat. Tuan-tuan kena tahu, pahala fardu lain daripada pahala sunat. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan man shama sittata ghairiha, siapa yang berpuasa 6 hari selain daripada bulan Syawal, kadzalika takunu kasiyamihi naflan bila mudha'afah, iaitu dia akan mendapat pahala seolah-olah dia berpuasa setahun, tapi puasa tersebut adalah puasa sunat. Puasa sunat. Berbeza dengan seseorang berpuasa pada bulan Ramadan, fa innahu yahsulu lahu sawmu ma qabalahu min al-ashhuril 'asharah fardhan. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan seolah-olah puasa 300 hari, itu puasa fardu, jelas. Fa yahsulu lahu thawabu khamsah asdas ma samahu fardhan. Jadi kemudian diikuti pula 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah mendapat pahala puasa setahun, tapi itu adalah pahala puasanya puasa fardu. Itu perbezaan dia. Perbezaan dia. Jadi kita lihat di sini,
Kalau seseorang tu dia puasa nazar fardu juga. Nazar, dia puasa nazar, dia kata aku bernazar nak puasa 30 hari, jadi fardu juga. Kemudian dia berpuasalah 30 hari puasa nazar. Kemudian disusuli 6 hari pula di bulan Syawal atau 6 hari pula di bulan lain. Adakah dapat pahala puasa setahun? Pahala puasa setahun itu dapat. Tetapi tuan-tuan perlu ingat, lianna ash-shahr alladhi shamahu wajibun ka Ramadan. Tetapi bulan yang dia berpuasa itu adalah bulan yang dia wajibkan diri dia, bukan syariat wajib. Bulan Ramadan syariat yang wajibkan. Nazar ni tuan-tuan yang wajibkan. Saya bernazar untuk berpuasa 30 hari. Itu tuan-tuan yang wajibkan diri tuan-tuan. Puasa Ramadan dia lain daripada syariat kita. Syariat yang wajibkan. Jadi kita kata di sini Ramadan itu puasa wajib di sisi syariat asalnya berbeza dengan puasa yang puasa nazar. Tetap dapat pahala puasa setahun, cuma ganjarannya tak sama. Kemudian kita lihat masalah yang keempat mengenai dengan qada puasa 6 hari di bulan Syawal bagi mereka yang ada tertinggal puasa. Tertinggal puasa. Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, dia menyatakan law fatahu Ramadan fasama anhu Syawwalan sunnalahu sawma sittin min Zilqa'dah lianna man fatahu sawmun ratibun sunnalahu qada'u. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia ada tertinggallah puasa bulan Ramadan, sama ada sakit dan sebagainya, kemudian dia berpuasa pada bulan Syawal, dia qada yang dia tertinggal tadi dalam bulan Syawal. Kemudian 6 hari yang Nabi kata dalam hadis tadi, berpuasa 6 hari bulan Syawal, dia tak puasa bulan Syawal, dia puasa bulan Zulqa'dah. Sebab dia nak qada balik. Dia qada balik. Maka disunatkan baginya qada 6 hari bulan Syawal, dia tak puasa, maka qada pada bulan Zulqa'dah 6 hari. Diharuskan dan disunatkan perkara ini. Al-Allamah At-Tirmidzi dalam hasyiahnya menyatakan maksud daripada ibarat kitab Tuhfah tadi, maksudnya apa dia? Seseorang yang tidak berpuasa pada bulan Syawal, puasa sunat, dia tak puasa bulan Syawal, dia tak niat puasa, dia qada puasa Ramadan tapi tak niat puasa bulan Syawal. Itu Imam Tirmidzi menyatakan perkara tersebut. Kalau dia niat saja aku puasa Ramadan dan puasa sunat Syawal, dah cukup. Tak perlu nak qada, nak gantikan lagi pada bulan Zulqa'dah 6 hari tersebut. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib menyatakan seseorang yang berpuasa pada bulan Syawal, dia qada bulan Ramadan sebab dia tak berpuasa, ada beberapa hari kerana atas faktor kesihatan dan sebagainya, dan dia niat untuk lewatkan apa, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia tak dapat 6 hari di bulan Syawal, fayasumuha min Zulqa'dah, maka hendaklah dia berpuasa bulan Zulqa'dah 6 hari sebagai ganti. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia untuk mudah, tuan-tuan niatlah sekali. Tapi kita akan bincang lepas ini dalam masalah yang ke-6 insya-Allah. Masalah yang kelima, hukum orang yang tak mampu berpuasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan pun tak mampu, puasa sunat lagi tak mampu. Seseorang yang tak mampu berpuasa bulan Ramadan di atas beberapa faktor lah, sama ada kerana tua, kerana tak larat, maka orang seperti ini dia kena memberi makan orang miskin. Mana satu hari satu cupak. Satu cupak ni RM1.70 di wilayah Persekutuan. Dah beberapa tahun. Tapi semenjak tahun lepas ni saya lihat dia naik. Bulan Ramadan baru ni dia naik.
Tuan-tuan boleh dapat kepastian baliklah di PPZ. Tuan-tuan pergi PPZ, tuan-tuan tanya contohnya, ayah saya sakit lah, tak boleh nak puasa dan tak mampu nak puasa, dah tua lah, berapa ringgit saya kena bayar satu hari, berapa ringgit? Tuan-tuan tanya untuk dapat kepastian. Saya rasa RM4 pada Ramadan yang baru ni, dikira satu cupak RM4. Sebelum ini, dah beberapa tahun sebelum di wilayah persekutuan kita ni, satu cupak untuk orang tak mampu berpuasa RM1.70. Tapi dia naik mendadak RM4. Tuan-tuan nak untuk dapat kepastian, tuan-tuan tanyalah dekat PBZ. Dekat Baitul Mal, tuan-tuan naik, tuan-tuan tanya. Selalu di UTC ada, tuan-tuan pergi, tuan-tuan tanya berapa ringgit satu hari. Tuan-tuan kena ingat, orang yang bayar satu cupak RM4 satu hari yang tak mampu berpuasa ni, bukanlah orang yang sakit. Dia tak ada harapan dah sembuh. Kalau dia stroke yang tak ada harapan sembuh, sakit tak ada harapan sembuh. Kalau dah tua ni, tu yang tak mampu nak puasa dah, memang tak ada ubat dah. Itu yang bagi makan orang miskin. Kalau tuan-tuan sakit, kena masuk hospital sebulan ke setengah bulan ataupun masuk ICU, itu tak menjamin tuan-tuan tak sembuh. Masuk ICU berapa hari je, kemudian pindah ward biasa, kemudian baru keluar, discharge. Bila dah discharge, tengoklah mungkin tak sihat lagi, dah sebulan keluar hospital, mungkin dah sihat, qada lah puasa. Tak boleh nak terus bagi makan orang miskin, terus nak bayar satu cupak makanan, kita panggil fidyah. Cuma perbincangan kita ni, orang yang tak mampu berpuasa ni, ada tak harapan untuk dia dapat pahala puasa setahun? Al-Allamah Tirmizi ataupun Tarmasi dalam hasyiah dia menyatakan, siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan bulan Syawal, sama ada haqiqatan atau hukman, sama dari segi hakikat dia puasa sembuh, ataupun dari segi hukum dia puasa, dia tak puasa, dia tak mampu dah, tapi dia bayar fidyah tu seolah-olah dia puasa lah, maka dia juga akan mendapat pahala puasa setahun, seperti dalam hadis tadi. Jadi Al-Izzu Ibni Abdis Salam, dia menyatakan, dikiaskan sama juga, siapa yang memberi makan kepada orang 36 hari, 36 hari dia bagi makan kepada seseorang yang berpuasa, seseorang yang nak buka puasa, maka dia juga mendapat pahala setahun berpuasa. Al-Izzu bin Abdis Salam, dia menyatakan perkara tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi dia menyatakan, bagi orang berbuka puasa 36 orang, 36 hari, 36 orang atau 36 hari, seolah-olah dia dapat pahala berpuasa setahun. Masalah yang keenam kita nak berbicara pada malam ini mengenai dengan adakah terhasil fadilat puasa 6 hari di bulan Syawal, dia niat qada ataupun dia niat nazar ataupun dia niat perkara-perkara yang lain, puasa-puasa sunat yang lain. Kalau seseorang itu berpuasa sunat pada bulan Syawal, qada ataupun nazar ataupun kafarah, dan dia niat juga dalam masa yang sama niat 6 hari di bulan Syawal, adakah dia memperolehi pahala berpuasa sunat di bulan Syawal tersebut ataupun tidak? Dalam masalah ini, dalam isu ini, terutama dalam mazhab Syafi'i kita, ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama, la tahsul sunnatus sit min Syawal wala ma nawahu ma'aha. Pendapat yang pertama menyatakan puasa qada pun tak terakad, tak sah, puasa 6 hari di bulan Syawal juga tak sah, dua-dua tak sah. Pendapat ini yang dipegang oleh Imam As-Samhudi dan juga Imam Bamakhramah. Dua ulama Syafi'i ini rahimahumullah ta'ala, dia tidak
bersama dengan ulama-ulama Syafi'i yang lain. Dia menyatakan dua-dua tak sah. Kalau ada qada pun tak sah, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal juga tidak sah. Okey. Dan dia adalah zahir daripada perbahasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu'. Imam An-Nawawi menyatakan yang bagi an yushtarata ta'yin fi sawmil murattab ka sawmi Arafah wa Ashura wa ayyamil bid wa sittatin min Syawal wa nahwiha kama yushtaratu dhalika fi rawatib min nawafilis salat. Imam Nawawi menyatakan dalam kitab Majmu' disyaratkan ta'yin, tentukan puasa apa tu. Seperti puasa hari Arafah, saja aku berpuasa pada hari Arafah, jangan saja aku puasa sunat. Puasa apa? Ta'yin, tentukan, saja aku puasa pada hari Arafah, saja aku puasa 9 Zulhijjah, saja aku puasa hari putih dan sebagainya. Seperti mana disyaratkan juga untuk dia niatkan solat sunat rawatib sama. Tuan-tuan masuk dalam masjid, tuan-tuan niat saja aku solat sunat qabliyah dan tahiyatul masjid, saja aku solat sunat wudu dan solat sunat qabliyah maghrib. Contoh, kan perlu kita ta'yin, tentukan. Begitu juga puasa, kalau tuan-tuan niat puasa qada, dapat qada adalah, tak dapat puasa sunat Syawal, kena niat dua-dua sekali. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu'. Dan Imam As-Samhudi menyatakan menggabungkan dua niat ni, puasa sama seperti semayang lah. Kalau kita semayang fardu zuhur dan sunat zuhur, dua-dua tak sah. Saja aku semayang fardu zuhur dan solat sunat qabliyah zuhur, tak sah. Dia kena niat satu. Perkara yang kedua, pendapat yang kedua menyatakan dapat, asal sunnah tu dapat, asal. Dan pahala puasa sunat tu dapat, tetapi duna sawab al-mazkurah, cuma tak dapatlah pahala berpuasa itu sendiri. Pahala puasa secara umumnya dapat sebab dia niat. Itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan itulah yang dituliskan dalam kitab Mughnil Muhtaj Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala. Seseorang yang berpuasa dalam bulan Syawal, dia puasa qada atau puasa nazar ataupun puasa-puasa yang lain, adakah dia mendapat juga pahala puasa setahun ataupun tidak? Lam ara man zakarahu wa zahir al-usul. Jadi di sini ulama menyatakan lakin la yahsul lahu hadza sabab al-mazkur. Ada ulama kata dapat, ada ulama kata tak dapat. Zahir, seseorang yang mana berpuasa pada bulan Syawal, dia puasa qada ataupun puasa nazar, adakah mendapat pahala puasa setahun? Dia tak niat pun 6 hari di bulan Syawal. Perbahasan di kalangan ulama ini satu persatu banyak. Saya simpulkan, Imam Al-Bajuri, Imam Syarqawi menyatakan tak dapat pahala puasa sempurna. Imam Al-Bajuri yang mazhab Syafi'i kita menyatakan dapat pahala, dapat hasil, dapat pahala sunnah puasa tu dapat. Cuma kita simpulkan di sini, dapat asal pahala itu dapat, asal sunnah itu dapat, tetapi tidak dapat secara sempurna. Sebab bila kita puasa berasingan, itu lebih afdal lah. Kalau tuan-tuan puasa tertinggal 6 hari Ramadan sebab sakit, tuan-tuan qada 6 hari bulan Syawal, 6 hari lagi tuan-tuan niat puasa sunat Syawal, itu yang nurun ala nur, itu yang terafdal. Sebab apa terafdal? Perbuatannya banyak, maka fadilat, maka kelebihannya ataupun fadilat pahalanya banyak. Bila tuan-tuan main gabung niat, jadi pahala, asal pahala tu dapat, tapi tak banyak lah, tak sempurna. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Haytami
dan juga Imam Ar-Ramli ada dua pandangan yang berbeza, dan dua-dua ini adalah pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sebab dia ulama terkemudian. Dia tahun yang ke-700. Bila ke tahun yang ke-700, ulama terkemudian, pendapat mereka berdua diguna pakai dalam mazhab Syafi'i kita. Ibnu Hajar Al-Haytami dia menyatakan, dia letak qaid, letak syarat, dapat pahala tapi tak sempurna, dengan syarat dia niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa lain puasa juga, puasa qada ke puasa nazar, tapi diselitkan 6 hari di bulan Syawal. Itu Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan perkara ini baru dapat pahala puasa sunat Syawal. Imam Ar-Ramli menyatakan akan dapat pahala sunat puasa Syawal ini walaupun dia tak niat. Dia niat dia puasa apa-apa pun, tak kira lah puasa hari putih. Contohnya esok ataupun lusa hari putih, dia niatlah saja ke puasa hari putih, termasuk sunat Syawal dalam tu. Imam Ramli menyatakan. Yang mana yang kita nak guna? Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua pendapat ni kuat. Tuan-tuan bahas dah panjang macam mana pun, dua-dua pendapat ni kuat. Tuan-tuan nak beramal dengan pendapat Imam Ibnu Hajar, kalau niat baru dapat, niat nak sunat 6 Syawal baru dapat, silakan. Tuan-tuan ke saya berpandangan dengan pandangan Imam Ar-Ramli, tak payah niat. Bukan tak payah niat, tak payah niat 6 hari bulan Syawal, tak payah niat puasa Syawal. Niatlah puasa qada atau puasa nazar, automatik dapat bulan Syawal. Dan perkara inilah sebenarnya kalau tuan-tuan sedar, dibahaskan oleh Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar. Dua ni berbeza pandangan. Tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan nak sembahyang ni perlu satu niat ke dua niat? Kalau tuan-tuan masuk masjid masa banyak lagi, tuan-tuan lihat dekat depan waktu iqamat ni ada 20 minit lagi, 15 minit lagi, ataupun 10 minit pun juga lah, 10 minit lagi waktu iqamat. 10 minit boleh 2 kali semayang. Tuan-tuan masuk masjid, semayang tahiyatul masjid dulu, kemudian solat sunat qabliyah. Sebab satu semayang 2 rakaat dalam 2 minit lebih sikit je. Maknanya 4 minit lebih sikit, 4 minit setengah habis. Kalau ada 6-7 minit, tuan-tuan boleh buat 2 kali semayang tahiyatul masjid, satu qabliyah satu. Isu yang kedua, tuan-tuan masuk masjid, masa dah sentuh, ada 2 minit lagi ataupun seminit setengah lagi, mana boleh satu semayang lagi, tak boleh 2 kali semayang. Ataupun tuan-tuan masuk, tuan-tuan malas, penat, tuan-tuan nak satu semayang je, sama ada qabliyah ataupun tahiyatul masjid, tuan-tuan tak nak 2 kali semayang. Jadi di sini pendapat Imam Ibnu Hajar, dia kata apa? Dia kata masuk mesti kena niat. Masuk masjid sembahyang kena niat, baru dapat pahala. Jadi Imam Ibn Hajar kata niat sahaja aku solat sunat qabliyah isya dan tahiyatul masjid 2 rakaat, kerana Allah Ta'ala baru dapat. Kalau niat satu, dapat satu je, tak dapat 2, kena niat 2. Sahaja aku solat sunat qabliyah isya dan tahiyatul masjid. Imam Ar-Ramli seperti bab puasa lah, dia kata tak perlu niat 2. Niat qabliyah automatik dapat tahiyatul masjid. Masuk sahaja aku solat sunat qabliyah isya 2 rakaat, tahiyatul masjid tak niat, automatik masuk dalam tu, dapat. Samalah dalam bab puasa. Tuan-tuan kata mana antara dua ni pendapat kuat? Tuan-tuan dua-dua ni hidup dalam antara awal tu tahun yang ke-700 dan juga akhir tahun yang ke-600. Jadi dua-dua pendapat ni diguna pakai. Di Malaysia ni campur. Di Malaysia kita campur, Ibnu Hajar pun kita pakai, pendapat Imam Ramli pun kita pakai. Tapi di negara Yaman mereka utamakan pendapat Ibnu Hajar. Di Mesir mereka utamakan pendapat Imam Ramli. Di Malaysia, Indonesia campur semua sekali, dua-dua pakai. Jadi kalau tuan-tuan tanya mana pendapat kuat, dua-dua kuat. Yang mana satu nak pakai boleh, silakan. Tuan-tuan rasa saya nak niat satu yang ikut pendapat Imam Ramli, silakan. Nak guna pendapat Ibnu Hajar, niat dua-dua, silakan. Cuma belakang dada lah, kita tak salahkan mana-mana pihak. Jadi tuan-tuan nak amalkan mana-mana, silakan. Kalau kita lihat dalam bab puasa, dalam bab semayang sama,
dia boleh gabungkan. Bahkan pendapat Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli menyatakan solat sunat rawatib juga boleh digabungkan. Macam mana gabung tu? Tuan-tuan boleh niat sahaja aku solat sunat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Boleh niat dua sekali serentak. Ini pendapat dipegang oleh Ibn Hajar. Dan pendapat dipegang oleh Imam Ramli. Ibn Hajar tak terima. Dia kata qabliyah lah, ba'diyah. Solat sunat sebelum, yang selepas tak boleh digabungkan. Imam Ramli kata boleh gabung satu semayang. Cuma tuan-tuan kena ingatlah, bila satu semayang jangan tuan-tuan pulun qabliyah sebelum semayang fardu dua-dua sekali buat. Memang tak sah lah. Sebab waktu ba'diyah adalah selepas semayang fardu. Waktu solat sunat ba'diyah adalah selepas semayang fardu. Tuan-tuan tak boleh solat sunat ba'diyah sebelum semayang fardu. Jadi Imam Ramli kata boleh buat selepas semayang fardu. Mana niatlah saja aku solat sunat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 2 rakaat, buatnya selepas fardu zuhur, itu boleh. Kita bagi laluan azan sekejap
Saya sambung sikit saja lagi mengenai dengan saya nak bincang 11 perkara isu mengenai bulan Syawal, hanya sempat 6 saja daripada 11 perkara ini. Dan perkara yang ketujuh yang terakhir mengenai dengan puasa sunat. Siapa yang berpuasa sunat walau muakkadan, walaupun puasa sunat itu puasa yang sunat muakkad, maka berhak dia harus untuk dia batalkan puasa dia berdasarkan hadis as-shaim al-mutatawwi' amiru nafsi. Orang yang berpuasa sunat adalah dia menjadi ketua kepada diri dia. Dia yang membuat keputusan. Sama ada insya'a aftara. Kalau dia nak buka, dia buka. Kalau dia nak teruskan, dia teruskan. Ini riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Ada pun puasa fardu, fala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Puasa fardu tak boleh batal. Tuan-tuan qada puasa, tiba-tiba ada tetamu datang rumah, tak boleh batal. Yang boleh batal ni puasa sunat. Puasa fardu tak boleh batal. Kita berpuasa, tetamu datang rumah dan tetamu mengharapkan kita makan bersama dia. Bagi tahu dia, saya puasa fardu, saya puasa qada. Puasa qada tu puasa fardu, tak boleh buka. Puasa sunat boleh buka. Puasa sunat disunatkan untuk kita buka sebab tetamu tak nak makan, bolehkan kita makan. Untuk puasa fardu tak dibenarkan buka dan hukumnya adalah berdosa. Dan perkara ini sebenarnya dalam khutbah Jumaat tadi di negeri Selangor menyebutkan perkara yang sama. Tetapi dimakruhkan bagi mereka yang berpuasa sunat batalkan puasa tanpa sebarang keuzuran. Maknanya tak ada orang datang rumah, sahaja dia nak buka puasa, maka itu hukumnya makruh. Puasa fardu sama ada puasa nazar, puasa qada, maka tak dibenarkan buka. Hukumnya haram melainkan dalam situasi darurat, boleh bawa kepada kematian. Itu saja yang dibenarkan untuk berbuka puasa. Dan disunatkan bagi orang yang puasa sunat, bila dia batalkan puasa, disunatkan untuk dia qada balik. Kerana kalau khurujul khilaf mustahab, kerana di sana ada ulama yang berpendapat qada puasa sunat ini hukumnya wajib. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita sunat. Cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. 7 masalah dalam bulan Syawal yang kita bincangkan. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.